Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okey, so kalau anda tengok hari ni, okey, anak saya sekarang ni tengah buat proses untuk salin air kita punya ikan laga. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, proses yang kita lakukan sekarang ni adalah kita bahagikan kepada dua area, yang mana air yang telah kita isikan dengan air yang baru, okey, bekas ni, bekas yang baru, dia air yang baru. Yang satu side lagi kita letakkan bekas yang lama untuk kita cuci semula. Kalau anda tengok proses ni akan lebih cepat berbanding kalau anda salin satu persatu. Okey, so anda perlu ada kapasiti dari segi ruangan, dan juga anda perlukan okey, botol yang banyak, ataupun anda perlukan big cup yang banyak, okey, untuk proses untuk anda menyalin air, dan juga anda jar ikan laga anda. Okey, so kalau anda tengok macam hari ni saya baru balik daripada farm saya. Okey, jadi apa yang saya buat hari ni adalah saya bawa balik saya punya anak-anak giant. Kalau anda tengok kat sini, okey, yang mana semalam saya dah buat preparation. Okey, saya dah sediakan ruangan untuk tangki pembesaran anak-anak giant saya. Okey, di sini saya dah sediakan dua bekas, okey, untuk masukkan lebih kurang 300 ekor anak ikan laga jenis giant. Okey, sebab sambutan giant amat-amat menggalakkan. Okey, jadi saya akan letakkan 150 dan 150 ekor okey dalam bekas ni. Okey, kalau anda tengok sekarang ni memang ini adalah bekas yang telah saya bungkus daripada saya punya farm. Okey, so kat sini tengok sekarang ni proses apa yang kita buat. Setiap 3 hari, okey, kita akan salin semua air ikan laga kita lah. Okey, untuk memastikan yang kualiti ikan kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, jadi air ni sangat penting. Okey, so untuk kali ni memang di sini saya akan buat proses yang manual lah. Okey, so untuk di farm saya nanti, okey, apa yang saya plan untuk buat adalah kita akan buat proses automation, okey, untuk proses salinan air, yang mana water flow ni kita akan buat untuk drain dan juga masukkan air ke dalam ni secara automatik. Itu adalah plan saya lah untuk masa akan datang, yang mana kita akan buat lebih sistematik sedikit lah. Okey, sebab apabila kita nak membesarkan farm kita ataupun proses untuk menternak ikan laga ni, kita perlulah okey lakukan sesuatu untuk menjadikan kita punya bisnes ni okey lebih advance lah. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni mungkin kaedah tradisional anda salin satu persatu yang menggunakan banyak tenaga dan banyak ruang. Tapi sebaliknya kalau kita boleh buat satu proses yang dipanggil sebagai automation. Okey, kalau anda tengok sebagai contoh, di bahagian bawah kita letakkan filter. Okey, kita akan pastikan yang aliran air ni okey bergerak secara automatik lah. Okey, masuk ke dalam bekas secara perlahan-lahan. Okey, tak boleh terlalu kuat. Yang itu saya akan kongsikan dalam video yang akan datang. Okey, yang mana proses tersebut saya akan lakukan nanti. Okey, tapi untuk hari ni, kalau anda tengok hari ni, saya just nak kongsikan di sini. Okey, kalau anda tengok di bahagian bawah ni, okey, terdapat beberapa bekas. Okey, yang ini adalah tempat untuk saya letakkan kutu air. Okey, di sini kalau anda tengok, okey, Smaragdina. Okey, bekas-bekas ni semua mengandungi ikan-ikan yang dah nak membesar. Okey, dan kita akan mula proses jar ni. Okey, so untuk minggu ni memang saya akan lakukan proses untuk borong, okey, ikan laga ni. Jadi kalau anda tengok anak saya sekarang ni tengah busy untuk cuci bekas, sebab kita akan letakkan kelompok by kelompok. Okey, jadi senang untuk kita punya customer pilih ikan daripada satu site kepada satu site yang lain, dan juga boleh tengok daripada dalam kita punya tong polystyrene ni. Okey, so untuk video kali ni saya akan riliskan saya punya anak giant ni masuk ke dalam bekas ni. So satu bekas ni, okey, air kat dalam ni, okey, saya tak nak gunakan balik sebab saya tak nak contaminate air yang baru. Okey, jadi apa yang saya buat sekarang ni adalah kita akan tapis anak-anak giant ni, okey, masuk ke dalam kita punya penapis. Okey, so kalau anda tengok satu persatu saya akan masukkan ke dalam bekas ni. Okey, kita akan masukkan, okey, kita akan tuangkan ke dalam ni sebab kita nak pastikan yang dalam ni memang air sentiasa bersih tanpa najis ataupun sisa-sisa daripada bekas yang lama lah. Okey, sebab kalau anda tuang sekali dengan air yang anda bungkus tadi, okey, jadi mungkin kotoran akan masuk sekali dalam ni, dan air ni akan cepat kotor lah. Okey, sebab kita akan masukkan anak ataupun fry yang sangat banyak ke dalam ni. Jadi kita perlukan ruang dan juga perlukan air yang bersih lah. Okey, jadi saya akan masukkan lebih kurang 150 ekor ke dalam satu bekas ni, dan satu bekas yang satu lagi saya akan masukkan lagi 150 ekor. Okey, so ini plastik yang terakhir untuk kita punya bekas ruangan yang pertama ni. Okey, kalau anda tengok untuk tangki pembesaran yang pertama, okey, banyak. Okey, so kalau anda tengok sekarang, saya akan masukkan semua ke dalam ni lah. Okey, saya akan masukkan semua sekali. Okey, masuk ke dalam satu bekas yang sama.
Okay, so sekarang ni kita akan biarkan ikan kita. Okey, sekejap lagi saya akan masukkan sedikit kokak hydrilla ke dalam ni, okey, untuk memastikan yang kadar oksigen dan juga kebesaran ikan akan lebih cepat lah, okey, apabila ada pokok. Sebab apa? Pokok ni bagus untuk mengelakkan air cepat tercemar. Amonia nitrit, okey, akan dapat disudut ataupun diserap oleh pokok yang akan kita letak lah. Okey, saya akan continue dengan bekas kedua. Kita akan tengok selepas saya selesai proses. Kita punya bekas yang kedua, okey, tangki pembesaran kedua. Okey. Yang ni saya rasa lebih daripada 150 ekor lah. Okey, tapi anggaran lah, anggaran kasar memang lebih kurang 150 ekor, okey, dalam satu bekas ni. Okey, untuk masukkan dalam satu tong. Okey, tapi lepas ni kita akan ubah lagi. Okey, apabila usia ikan ni dah menjangkau 2 bulan lebih, okey, nanti kita akan pindahkan lagi. Okey, so sekarang ni kita akan masukkan ke dalam bekas yang pembesaran. Bagaimana kalau saya tunjukkan pada anda dulu, okey. Proses ni sangatlah penting untuk memastikan ikan kita cepat membesar lah, okey. So sekarang ni saya akan tuang, okey, saya akan masukkan semua sekali, okey, ke dalam satu bekas yang sama, okey. Kita akan biarkan dalam bekas ni lebih kurang 1 bulan lagi lah, okey, supaya ikan dapat cukup ruang, okey, dan makanan, okey. Berbanding dengan sebelum ni, kalau anda tengok bekas ni dan bekas yang di sebelah sini, okey, ikan ni adalah datang daripada satu induk yang sama. Okay, jadi sekarang ni saya terpaksa pindahkan ataupun saya terpaksa pisahkan kedua-dua bekas ni, okay, untuk memastikan yang kebesaran ikan akan lebih cepat dan juga ikan dapat ruangan yang cukup untuk membesar. Okay, jadi kalau anda tengok selepas ni, apabila saya lakukan video selepas sebulan, anda akan dapat tengok perubahan saiz ikan dan juga ikan dapat melakukan proses mutasi dengan lebih baik lah. Okay, so proses last yang saya akan buat sekarang ni adalah saya akan masukkan tumbuhan yang mana saya lebih sukakan pokok Adrelia ni. Okey, sebab air sentiasa akan nampak bersih. Okey, kalau anda tengok bekas kedua pun saya akan masukkan sebab pokok ni akan tumbuh, okey, dan akan menjadi banyaklah dalam permukaan air ni. Okey, sebab pokok ni akan sentiasa ada di permukaan air, okey, dan sentiasa dapat memastikan yang oksigen dan juga kondisi air ni lebih terkawal lah, okey. Jadi kita perlu sentiasa pantau untuk memastikan yang kebesaran ikan kita lebih sekata dan lebih baik lah. Okey, so sampai sini dulu kalau anda tengok perkongsian untuk kali ni, yang mana saya pindahkan anak giant ni. Okey, kalau anda tengok kat sini ada lagi balen FCCP yang saya belum jar. Okey, bagi anda yang mungkin berminat nak dapatkan FCCP, Yellow Fancy, okey, Marble dan Giant, anda boleh datang ke Dino Beta Farm. Dan yang terbaru yang saya dah dapat keluarkan sekarang ni adalah Avatar. Jadi bagi anda yang berminat, anda boleh hubungi nombor yang tertera di sini, okey, untuk dapatkan harga yang terbaik lah daripada kita. Okey, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum.